Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi tajuk nombor bulat, pecahan dan perpuluhan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 137. Kita akan sama-sama menjawab soalan 10 hingga 17. Soalan 10, ada dua kotak kosong bersamaan 20 bila ditambah. Jadi ditanya, dua nombor gubahan untuk melengkapkan ayat matematik di atas ialah, maksud soalan di sini ialah kita perlu lengkapkan kotak di atas dengan menyatakan dua nombor gubahan. Jadi nombor gubahan ini ialah nombor yang selain daripada nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Dua sahaja dia menciri dan dia tidak ada dalam mana-mana sifir. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita lihat terus kepada jawapan. Yang mana jawapan itu ada nombor perdana, maka itu kita boleh abaikan. Sebagai contoh, nombor huruf A ni, pilihan A, 5. 5 ini kita nyatakan sebagai nombor perdana. Jadi kita boleh pangkah. Kalau cikgu bulatkan itu nombor perdana. Jadi tak boleh. 7 juga nombor perdana. Kemudian 12 dengan 8 nombor gubahan. 11 dengan 9, 11 ini nombor perdana. Jadi terus kita dapat jawapan. Jawapannya ialah A, iaitu 12 tambah 8. Betul ke? Mari kita semak. 12 tambah 8. 12 tambah 8 sama dengan, cikgu garis elok sikit. Sekali lagi. Ada tadi. Ya. Boleh. Jadi 12 tambah 8, 8 tambah 2, 10. 1 tambah 1, 2. Memang itu jawapannya lah yang ada. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 10. Sangat mudah, yang mana kita cuma fikirkan mana yang dikatakan nombor nombor gubahan. Kita tentukanlah. Maksudnya selain daripada nombor perdana. Kita kebiasaannya cikgu awak dah minta awak hafal nombor perdana ni sampai 50 ke, sampai sekurang-kurangnya sampai 30 ke, pun boleh. Kita lihat kepada soalan yang ke-11. 3/1/5 tolak sifar perpuluhan 75 tambah 1. Dan pilihan yang ada, jawapan yang ada ialah dalam pecahan. Jadi oleh kerana soalan ini dalam pecahan, jadi cikgu cadangkan kita jawab juga dalam pecahan. Tapi cikgu tak nafikan ada orang menjawab dalam perpuluhan pun boleh juga. Jadi tak apa, kita cuba dulu jawab dalam pecahan. Cuma kat sini ada dua operasi tolak dan operasi tambah. Maka kita akan buat operasi tolak dahulu kerana tolak dan tambah satu kumpulan yang sama. Jadi buat operasi di depan dulu. Cuma di sini masalahnya ialah sifar perpuluhan 75 ini kita perlu tukarkan kepada pecahan. Macam mana cara dia? Cikgu tulis bawah ni. Cara dia kalau tukar perpuluhan pecahan, kita cuma buat macam ni. 75. Kita lihat sini, kalau nombor perpuluhan nak tukar kepada pecahan, so cara dia ialah kita tambah sifar saja. Kita tambah titik saja dekat tu. Cara dia macam mana? Kita tambah 1, lepas tu 2 perpuluhan ni tambah sifar. Kemudian kita terus gariskan. Sifar ni maksudnya dia macam nombor bulat tapi dia tak ada nilai, jadi kita pangkal lah.
Jadi terus kita dapat dalam pecahan. Okey. Jadi apa kita buat? Kita tolak dahulu. Okey. Kita nak tolak apa? 3/1/5 tolak 75/100. Okey, tulis 3/1/5 tolak 75/100. 75/100. Okay, kalau pecahan kita tukar dahulu nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar yang mana kita darabkan kemudian kita tambahkan. Okey. Jadi 5 kali 3 15 tambah 1 16. Okey. Kita dapat 16 per 5 kita tolak dengan 75/100. Okay, sekarang bila kita nak menolak, banyak sangat pula. Bila kita nak menolak, kita kena samakan penyebut. Okey. Kalau lihat sini penyebutnya 5, ini 100. Macam mana boleh sama? Kita akan darabkan. Darabkan yang sebelah sini, kita darab sebelah pihak. 5 boleh menjadi 100 bila mana kita darabkan dengan 20. 5 darab 20, 100. Jadi 16 juga kita darab 20. Okey. Okay, jadi kita boleh tulis nombor yang baru kat sini. Dia ialah per 100. Okey. Per 100. Yang ini 16 kena darab 20. Okey. Jadi cikgu kena buat 16 darab 2 lah. 16 darab 2 tambah sifar dekat belakang. 16 darab 2. Jadi 6 kali 2, 12. 1 kali 2, 2, 3. Okey, so 32 lah. Jadi kita akan tulis nombor yang baru 32 per 100. 32. 320. Sebab dia ada sifar tadi ni darab 20, so 320 lah. So 320 per 100. Sebab dia pecahan tak wajar. 320 per 100 kita akan tolak 75/100. Okay. Kita dapat penyebut yang sama. Bila dapat penyebut sama, kita boleh tolak. Okay. Maksudnya 320 tolak 75. Okay, cikgu buat sini 320 tolak 75. Sifar tak boleh tolak 5, pinjam jadi 10, 2 tinggal 1, 10 tolak 5, 5. 1 tak boleh tolak 7, pinjam jadi 11, 2 jadi 3 jadi 2. 11 tolak 7, 4 dan 2. Okey. Jadi kita dapatlah operasi pertama tolak ni iaitu 245/100. Okey, jadi 245/100 ini kita boleh nyatakan ini dalam pecahan tak wajar yang mana atas lebih besar daripada bawah. Jadi cara dia kita terus keluarkan 200 ni menjadi 2 Jadi kita dapat sini 245/100. Sebab kita nak nyatakan dalam pecahan tadi, sudah dapat ini. Kemudian, apa yang kita akan buat? Kita lihat sini dia ada satu lagi operasi, dia tambahkan. Dia tambah berapa? Dia tambah 1. Okay, cikgu padam ni. Kita dah selesai dah operasi tolak tadi. Okay, so dia tambah 1. Jadi, 245/100 tambah 1. 1 itu ialah nombor bulat. Okay. Jadi cikgu tulis lagi sekali. Oh, gelap. Kuning ni bagus, ni terang. Ni boleh tak? 2, ni pun bagus. 245/100 tambah 1. Okay.
Jadi sangat mudah seperti kita tambah nombor bulat, 2 tambah 1 lah. 2 tambah 1 kita jadi 3. Okey, so jawapan dia 345 per 100. Itu jawapan dia. Tetapi kenapa tak ada dalam pilihan jawapan yang ada? Kerana nombor ini atau pecahan ini boleh dipermudahkan. Okey, 45 dengan 100 ni ada dalam sifir 5, yang mana kalau kita hafal sifir 5, 45 ni ialah 9 kali 5, jadi tulis 9. 100 ni pula ialah 20 20 kali 5 100. Okey, jadi kita dapatlah jawapannya iaitu 39 per 20. Jadi jawapan untuk soalan 11 ialah B. Okey. Sorry, bukan 3, betul 3. 3 betul, tapi bukan B. 3 betul kan? Jawapannya ialah yang bawah tu, iaitu D. Okey, jawapannya D, 39 per 20. Bukan 2, 3 sebab dia tambah 1. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 11. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 12. Set yang manakah nombor perdana? Jadi kata kunci di sini kita cuma tentukan mana yang dikatakan sebagai nombor perdana. Nombor perdana pertama sekali dia mesti bermula daripada 2. Dia mesti lebih daripada 1. Okey. Jadi kita cuma lihat pilihan yang ada. Kita lihat dulu soalan ataupun pilihan A. Okey. Untuk A ni 1 ni dah bukan dah, sebab 1 ini bukan nombor perdana. Kita lihat B, 2 betul nombor perdana, 5 betul, 6 ini bukan nombor perdana, 9 juga bukan nombor perdana. Jadi A dan B itu tak betul. C, 11 ini nombor perdana, 13 nombor perdana, 15 bukan sebab dia ada dalam sifir 3. Okay, jadi pilihan yang ada sudah pastilah D. Kita lihat 41, 43, 47 dan 53. Jadi kita terus dapat jawapannya. Okey, nampak mudahnya matematik, yang mana kita cuma tentukan saja bukan nombor perdana. Okey, yang penting kena hafal sifir. Kalau kita tahu sifir, itu lebih mudah. Okey, jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 12. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 13. 4 bahagi, kemudian ada kurungan 9 per 10 tolak 0.4. Okey, ini ialah operasi bergabung, yang mana ada operasi bahagi, kemudian ada operasi tolak. Kalau ikutkan, kalau bahagi dengan tolak, kita akan buat bahagi dahulu. Tetapi sebab ada kurungan, kita akan buat operasi yang dalam kurungan dahulu. Dan apa? Dan kita biasa dengan rumus yang mana kita gunakan ku, ba, da, ku, ba atau da dulu. Ba atau da, kemudian ku, ba, da, kemudian ta atau to. Okey, apa maksud dia? Maksud dia kita buat dahulu operasi yang ku dahulu. Apa itu ku? Ku itu ialah kurungan. Kalau ada kurungan, kita akan buat kurungan dahulu. Jadi untuk soalan ini kita akan buat kurungan dahulu, iaitu operasi dalam kurungan, tolak, kemudian barulah jawapan itu dibahagi daripada 4. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kepada pilihan jawapan. Pilihan yang jawapan A ini 8, 8 ini nombor bulat, 6 ini nombor bulat, C ini nombor perpuluhan dan D juga nombor perpuluhan. Okay, sebenarnya A dengan B ini juga nombor perpuluhan bila mana kita tambah saja titik dan dia tambah sifar. Okay, kalau kita tak ada jawapan nanti kita lihat dia jadi nombor perpuluhan. Okay. Jadi cikgu cadangkan kita selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah kita ataupun samakan semua dalam bentuk nombor perpuluhan. Cuma masalah di sini ialah 9 per 10. 9 per 10 ialah pecahan. Bagaimana kita nak menukar 9 per 10 kepada perpuluhan? Okey, kita cuma kita tulis ini 9 per 10
Apa yang cikgu buat, kita cuma letak saja titik sini terus dapat nombor dia, iaitu nombor depan ni ialah nombor bulat. Bila dia tak ada apa-apa maksudnya sifar, jadi kita dapat sifar perpuluhan 9. Okey, maksudnya sifar perpuluhan 9 kita tolak dulu sifar perpuluhan 4. Okey, kita tolak dulu sifar perpuluhan 9, sifar perpuluhan 4 kita tolakkan. Kita dapat 9 tolak 4, 5. Kemudian titik perpuluhan, sifar tolak sifar, sifar. Okey, apa operasi seterusnya? Operasi bahagi. Apa soalan dia? 4 bahagi jawapan ni. Okey, jadi cikgu nak alih dulu ni. Untuk cikgu buat operasi bahagi dekat situ. Skrin cikgu ni besar, jadi susah nak gerakkan. Okey, jadi apa kita nak buat? Ayat matematiknya ialah 4 bahagi 4 bahagi sifar perpuluhan 5. Okey, syarat untuk kita bahagi, konsepnya ialah nombor nak dibahagi itu perlu menjadi nombor perpuluhan. Okey, jadi kaedah dia kita gerakkan titik perpuluhan ke hujung, dia jadi 5. Okey, manakala kalau nombor ni perpuluhan kita gerak juga. Tapi kalau dia tak ada, kita wujudkan titik perpuluhan tambah sifar, dia jadi perpuluhan, jadi kita ikut sama gerak satu kali. Okey, jadi apa kita buat? Nombor yang baru ialah 40. Okey, jadi 40 kita bahagi 5. Nampak? 5 So sifar 5 kalau 40 sudah pastilah berapa kali 5? 40? 8. Jadi 8 kita dapat 40. Okey, terus jawab sifar-sifar. Nampak susah tapi rupanya mudah saja. Jadi apa pilihan yang ada? Memang dah ada nombor bulat, jadi 8 jawapan dia. Maka jawapan untuk soalan 13 ialah A, iaitu 8. Okey, apa yang cikgu buat? Cikgu tukarkan kepada perpuluhan. Okey, mudah sahaja. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 14. 90 tolak 32 darab 4/5. Jadi soalan ini seperti soalan 13 tadi, iaitu operasi bergabung. Jadi kalau operasi bergabung, kita boleh gunakan rumus ku, ba atau da, kemudian ta atau to. Jadi kurungan tak ada, kemudian kita akan lihat bahagi atau darab dulu. Okey, jadi ada soalan operasi darab dahulu, maka kita akan darab dahulu. Okey, kemudian jawapan dia barulah kita tolak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat jawapan di sini, kesemuanya dalam perpuluhan ataupun nombor perpuluhan. Jadi cikgu cadangkan kita selesaikan soalan ini kepada perpuluhan. Okey, kita lihat 90/5 tak ada masalah, memang perpuluhan. Jadi apa kita buat? Kita akan darabkan 32 dengan 4/5. Okey, jadi kita tulis dulu 32 kita darab 4/5. Okey, macam mana kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Okey, kita lihat kat sini 32 tak ada masalah. Cuma 4/5 ni. Okey, 4/5 ni kita boleh tukarkan kepada perpuluhan. Okey, cara dia kita boleh buat 4 bahagi 5. Okey, jadi kita buat sini 4 bahagi 5. Bahagi 5. Jadi sifar 5, 4 tak ada kan? Jadi kita tambah sifar, tambah tolak sifar lah. Tolak dan 4 juga. Kemudian ini dipanggil baki. Jadi tambah titik dan tambah sifar, kita turunkan. Dia jadi 40. Jadi macam biasa, berapa kali 5? 40. Kita dapat 8.
Oleh yang demikian, kita boleh mendarab. Okey, apa yang kita akan darab? Kita akan darabkan 32. Kita akan darabkan dengan sifar perpuluhan 8. Okey, jadi kita akan darab. Okay, cuma ini perpuluhan, cikgu cadangkan kita gerakkan titik perpuluhan dulu ke kanan nombor perpuluhan ni. Okay, jadi kita gerak dia jadi 8. Okay. Okay, so kita akan darab 32 dengan 8. 32 darab 8. Jadi 2 kali 8 16. 3 kali 8 24 tambah 1 25. Ini jawapan dalam nombor bulat. Tadi asalnya titik perpuluhan kita gerakkan ke kanan. Titiknya sudah berada di hujung kanan. Jadi kita kembalikan kedudukan asalnya iaitu titik di sana. Jadi kita dapatlah jawapan untuk operasi darab yang pertama ni iaitu 25.6. Okay, apa yang kita akan teruskan ialah tolak. Jadi nombor yang depan ni akan tolak jawapan yang kita dapat tadi. Jadi kita terus buat betul lazim. 90.5 tolak 25.6. Okey. Okey, kita tulis ni. Okey. 90.5 tolak 25.6. Okey, 5 tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 15. Sifar ni pun tak ada, jadi dia tinggal 9. Sebab dia pinjam sebelah ni dia jadi 8. Okay, jadi 15 tolak 6, 9. 9 tolak 5, 4. 8 tolak 6, 8 tolak 2, 6. Jadi kita dapatlah jawapannya iaitu 64.9. Maka jawapan untuk soalan ini ialah B, 64.9. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 15. Jadi sebelum cikgu buat ni, cikgu rasa cikgu perlu ruang yang besar. Jadi kita akan buat di muka surat sebelah. Okey. Okey, sekejap okey, kita akan alihkan kopi soalan ni, kita akan letak di sebelah. Okey. Okay, sekarang kita baca soalan ni. Soalan 15, 4.5 juta bahagi 5 tambah 1/10 juta. Okey, jadi ini ialah operasi bergabung, ada operasi bahagi dan operasi tambah. Seperti sebelum ini, kita boleh salin kita punya rumus Q pada tato. Ini sebagai panduan operasi mana yang kita perlu buat dahulu. Okey, jadi kalau Q pada tato, perlu kita beri keutamaan kepada Q iaitu kurungan. Tak ada, kemudian kita akan buat bahagi atau darab. Okey, ada bahagi maka kita akan bahagi dahulu. Kemudian jawapan dia kita akan tambah kepada 1/10 juta. Okey, kalau kita lihat kepada pilihan jawapan di sini, yang diberikan ialah dalam nombor bulat. Okey, jadi kita boleh tukar semua ni kepada nombor bulat ataupun kita juga boleh bahagi dulu. Kalau tengok sini nombor ini mudah untuk bahagi. Tapi kalau kita nak semua nombor bulat pun lagi baguslah. Okey, kita lihat kat sini dua masalah. Yang pertama perpuluhan juta, sebutan perpuluhan juta dan juga sebutan juta dalam pecahan. Okey, kita akan tukar dulu 4.5 juta kepada nombor bulat. Okey, jadi kalau nombor bulat perpuluhan nak tukar kepada nombor bulat, kita darab 1 juta. Okey. Jadi tulis 4.5. Ada orang dia boleh terus 4.500.000 Tapi cikgu tunjukkan juga macam mana 4.5 boleh jadi 4 juta lebih Iaitu kita darabkan 1 juta.
Darab 1 juta kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan berdasarkan bilangan sifar. Ada 6 sifar, jadi kita gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi atas ni kita letak sifar. Okey. Jadi kita dapatlah situ nombornya yang baru, iaitu dalam nombor bulat, iaitu 4,500,000. Tapi cikgu tak nafikan kalau kita boleh buat secara congak juga tidak salah, sebab kita nak selesaikan banyak perkara lain lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua 1/10 juta pula. Macam mana nak tukarkan pecahan juta kepada nombor bulat? Konsepnya sama juga. Ada orang menghafal 1/10 dia terus dapat 100,000. Okey, tapi cikgu tunjukkan juga cara dia macam mana boleh menjadi 100,000, yang mana nilai pecahan itu 1/10. Perkara yang sama kita darabkan dengan 1 juta. Okey. Kemudian apa kita buat? Kita permudahkan. Okey. Apa kita permudahkan? Kita potong saja sifar sini. Jadi 1 ni kita akan darab dengan dekat sebelah ni, dia jadi 100,000 ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 1 kali 100, 100 lah juga. Ataupun 1 kali 100,000, 100,000 juga. Okey. Jadi inilah dia nombor bulat untuk 1/10 juta. Okey, kita dah selesaikan cara menukar kepada nombor bulat. Barulah kita buat kepada perkara asal tadi, iaitu kita kena bahagikan 4,5 juta ni kita tukar kepada nombor bulat, dia jadi 4,500,000. Kita bahagi dulu dengan 5. Baiklah, kita buat di muka surat ataupun di bahagian sepi tu. Okay, kita ambil 4,500,000. Okay, 4,500,000 kita bahagi 5. Sudah pasti dah sifar 5. Berapa kali 5? 45. So 9 kali 5, 45. Jadi tulis 9, tulis 45 dekat bawah. Kemudian kita tolak dan selesai. Okey. Jadi atas ni kita tak perlu turunkan. Kita boleh terus tulis sifar. Okey. Jadi kita dah bahagi, kita dapat 900,000. 900,000 ni kita akan tambah dengan 100,000. Okey, buat satu lagi bentuk lazim. 900,000 kita tambah 100,000. Jadi kita dapat sifar 91 tambah 1, 10. Jadi sifar kat atas, 1 dekat atas ni. Tapi kita boleh terus turunkan ke bawah. Jadi kita dapatlah cara-cara menjawabnya, iaitu 1 juta. Okey, maka jawapan untuk soalan 15 ialah 1 juta. Jadi jawapannya ialah C. Okey. Okay, itu dia cara-cara menjawab soalan 15, yang mana operasi bergabungnya bahagi dan juga tambah. Kita bahagikan dahulu, kemudian barulah kita tambah. Cuma di sini diberi dalam sebutan perpuluhan dan juga pecahan juta. Okey, yang mana cikgu tukar kepada nombor bulat, cikgu selesaikan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan ke-16. 5/8 juta tolak 25,000 tolak sifar perpuluhan 1 juta, dan jawapannya semua dalam pecahan juta. Okey, tadi cikgu cakap kita boleh jawab dalam pecahan juta, perpuluhan juta, bergantung kepada jawapan.
Namun demikian, jawapan itu kita bergantung juga kepada tengok kesesuaian untuk kita buat sama ada jawab dalam perpuluhan juta atau pecahan juta. Untuk macam ni, cikgu cadangkan kita boleh tukar kepada nombor bulat pun tak apa. Sebab 58 juta ni agak susah, ataupun kita boleh buat dalam perpuluhan juta pun boleh. Dua cara lah. Okey. Jadi cikgu cadangkan kita jawab dalam perpuluhan pun tak apa. Okey, so perpuluhan juta, setiap perpuluhan juta nak pecahan ataupun nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan, kita perlu bahagi. Okey, kita bahagi dengan 1 juta. Jadi 5/8 ni kena macam mana nak tukar kepada juta, kena bahagilah. Tapi 5/8 tu saja yang kita bahagikan. Okey, jadi 5 bahagi 8 maksud cikgu. Jadi 5 bahagi 8, nanti kita dapat perpuluhan. Okey, 5/8 tu ialah 5 bahagi 8. Jadi tak ada dalam sifar 8, kita tulis sifar. Okey, kita tolak dan 5 ini baki. Bila baki terus dapat perpuluhan dan kita wujudkan sifar dekat ujung. Kemudian kita turunkan. Okey, turunkan sifar, dia jadi 50. Jadi sifar 8, 50 itu ialah 6, berapa? 6 Okey, yang mana sifar 8, kita tulis 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 64 dan 72. Jadi kalau 50 ini ialah 6, so 48. Kita tolakkan, sifar tak boleh tolak 8, yang 10, 5 jadi 4, 10 tolak 8, 2. Jadi 2 ini baki, kita tambah lagi sifar. Kemudian kita turunkan sifar ni, dia jadi 20. Jadi sifar 8 berapa kali 8? 20. Yang hampir ialah 16, iaitu 2. Jadi tulis 2 kali 8, 16. Kita tolakkan, kita dapat 20 tolak 16 ni 4. Okey, kemudian masih baki lagi, kita tambah lagi sifar dan turunkan sifar tu. Nombor sekarang ialah 40. Jadi berapa kali 8? 40. Ada kat sini 5. Jadi kita dapatlah dalam perpuluhan. Okey, maksudnya 5/8 ini dalam perpuluhan juta ialah sifar perpuluhan 625 juta. Okey, itu langkah pertama. Okey, manakala 25,000 macam mana nak jadi 1 juta? So cara dia pun sama juga, kita bahagi 1 juta. Yang tadi bahagi bawah maksud cikgu. Okey, 25,000, tulis 25,000. Okey, bahagi 1 juta. Okay, cikgu rapatkan sikit. Okay, kita boleh gerakkan titik perpuluhan, tetapi ini ialah nombor bulat, jadi kita tambah saja titik dan tambah saja sifar. Kita bahagi akan gerakkan titik ke kiri sebanyak 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik sini ada 2 ruang ni, kita tambah sifar. Jadi kita dapatlah nombor perpuluhan jutanya, iaitu sifar perpuluhan sifar 25 juta. Okay, yang belakang ni tak ada nilai. Okay. Jadi kita buat penolakan yang pertama dahulu, iaitu sifar perpuluhan 625 tolak sifar perpuluhan sifar 25. Okay, kita tulis sekali lagi, sifar perpuluhan 625 tolak sifar perpuluhan sifar 25. Okey. Kita dapat jawapannya 5 tolak 5 sifar, 2 tolak 2 sifar, ni 6.
Okey, maksudnya jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 6. Sifar perpuluhan 6 Okey, ini sifar. Jadi kalau sifar belakang tak dinilai, okey ini dia. Kemudian kita lakukan operasi kedua, kita tolak sifar perpuluhan 1. Okey. Jadi ni tak dinilai Jadi kita buat sekali lagi sifar perpuluhan 6, kita akan tolak sifar perpuluhan 1. Jadi kita dapat dalam perpuluhan juta iaitu 6 tolak 5, 6 tolak 1, 5. Kemudian ini. Okey, ini dia jawapannya iaitu sifar perpuluhan 5 juta. Tetapi tidak ada jawapan. Kenapa? Kerana pilihan yang ada ialah dalam nombor pecahan juta. Okey, bagaimanakah pecahan perpuluhan nak ditukarkan kepada kepada pecahan? Cara dia cikgu dah cakap hari itu, yang mana kita tulis sifar perpuluhan 5. Okey, kita tarik saja daripada titik ni, buat 1, buat 10. Terus dapat jawapannya iaitu 5 per 10 juta. Masih lagi tak ada jawapan kerana 5 per 10 boleh dipermudahkan sifir 5, yang mana 5 ini ialah 1 kali 5, 10 ini ialah 2 kali 5. Maka jawapannya yang terakhir ialah 1 per 2 juta. Okey, maka jawapannya ialah A16. Soalan 16, A ialah 1 per 2 juta. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 17. 4 2 per 9 bahagi 2 per 3. Okey, ini cikgu suka soalan bahagi pecahan. Okey, yang mana dia boleh bertukar menjadi darab. Okey, langkah pertama kita kena jadikan dua-dua ini pecahan. Jadi yang pertama ni ialah nombor bercampur. Kita darab dan tambah dahulu. Okey, jadi 9 ni darab 4 36. 36 ditambah 2 kita dapat 38. Okey, jadi kita tulis 38 per 9 bahagi 2 per 3. Okay, itu langkah pertama, iaitu pastikan kedua-duanya ialah pecahan. Okay, kena pakai pembaris. Okay, ini dia pecahan. Okay, langkah kedua, kita akan tukarkan simbol bahagi kepada darab. Okay, jadi kita tukarkan simbol ini kepada darab. Dalam masa yang sama, pecahan sebelah ni akan tukar kedudukan, yang atas turun bawah, yang bawah atas naik atas. Pecahan di depan kita salin semula. Jadi kita tulis 3 per 8 per 9. Kita akan darab 3 per 2. Okay, seterusnya kita permudahkan, yang mana kita silangkan dahulu 9 dengan 3, kenal pasti sifir, iaitu ada sifir 3. 9 ini ialah 3 kali 9, 3 ini ialah 1 kali 3. Okey, kemudian kita lihat 38 dengan 2 pun ada sifir, jadi kita boleh permudahkan sifir 2. 2 ini ialah 1 kali 2, 38 ini ialah 19 kali 2. Okey, jadi kita akan darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, maka kita dapat 19 kali 1, 19. 3 kali 1, 3. Jadi jawapannya ialah 19 per 3. Tetapi ini ialah nombor ataupun pecahan tak wajar. Jadi kita nak tukar kepada nombor bercampur. Cara ni ialah kita ambil 19, kita bahagi 3. Boleh buat congak, tapi kalau tak boleh kita bahagikan. Berapa kali 3 19? 6. Jadi kita tulis 6. Tulis ni 6 kali 3 18. Kita tolakkan 9 tolak 8 1. Kemudian kita buat macam ni. Maksudnya 6 ni kita besarkan dia. 6 ni kita besarkan. Kemudian 1 per 3. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 17, yang mana jawapannya ialah 6 1 per 3, iaitu D. Okey, maka dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini. Untuk tajuk
nombor bulat, pecahan dan juga perpuluhan bagi nombor 10 hingga 17 muka surat 137. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.